Assalamualaikum dan salam suaku sayang. Buletin UKAS edisi malam 15 Mei 2021 bersama saya Al-Faiz Jemurin. Tumpuan berita. Prosedur operasi standard SOP diperketatkan bagi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diperketatkan di Bintulu akan dilanjutkan atau sebaliknya adalah bergantung kepada situasi semasa kes COVID-19 di bahagian berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu JPBB Bintulu, Cik Aman Luat berkata pihaknya akan bermesyuarat terlebih dahulu sebelum mengambil sebarang keputusan mengenainya. Kita akan buat pengumuman berkenaan dengan sebab kita pihak DDMC Bintulu kita akan bermesyuarat untuk menentukan sama ada ia akan diteruskan dan juga kita akan lihat keadaan dan kita akan beritahu nantilah sama ada untuk sambung ataupun sekiranya ada pindaan kepada SOP kita. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menyampaikan sumbangan dalam program sanjungan budi semarak kasih Syawal di sekatan Jalan Raya SJR Jalan Persisir Jepak Kuala Tatau pada Jumaat. Tambahnya lagi, JPBB Bintulu tidak boleh membelakangi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berhubung perkara itu. Mengulas mengenai program sanjungan budi semarak kasih Syawal, Cik Aman yang juga merupakan residen bahagian Bintulu menjelaskan program itu merupakan hasil kerjasama antara Maksak bahagian Bintulu dan Yayasan Anti Rasuah Malaysia. Jadi yang merupakan penghormatan kita dan juga terima kasih kita ucapkan kepada pihak frontliners kita, especially SIDA, pihak polis dan Angkatan Tentera dan juga pihak rela dan sebagainya lah, APM yang telah pun banyak berkorban tak dapat balik untuk hari raya oleh kerana tugas-tugas penting di SJR. Sebanyak 11 SJR di bahagian Bintulu dengan 9 terletak di daerah Bintulu dan 2 di daerah Tatau yang merupakan terbanyak di Sarawak. Dalam kesempatan itu, Cik Aman mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam dan petugas barisan hadapan yang bertugas di Aidilfitri ini. Hari Raya lah kepada semua umat-umat Islam dan juga saya ingin ucapkan terima kasih juga kepada pihak, especially those frontliners yang telah pun bertugas dengan sebegitu baik sekali di SDR dan sebagainya lah. Jadi semoga agar mereka terus cekal dalam menjalankan tugas. Okay. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Bintulu Superintendent Zulkifli Suhaili mengambil peluang ini mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua petugas barisan hadapan di bahagian Bintulu yang bertugas bagi memastikan SOP di bahagian Bintulu dilaksanakan dengan baik. Mengambil peluang untuk mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada petugas frontliner sama ada pihak Polis Diraja Malaysia, pihak ITM, rela dan juga semua frontliner yang betul-betul lumus dalam kita memastikan SOP di bahagian kita Bintulu dapat dilaksanakan dengan sebaik dia. Okey, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Dalam pada itu, JPBB Miri dalam satu kenyataan pada Jumaat memaklumkan terdapat 8 orang positif COVID-19 di Imat Riam, bukannya 60 orang seperti yang tular di dalam media sosial. Mereka adalah terdiri daripada kenalan rapat dan ahli keluarga yang mempunyai kaitan dengan kluster Jalan Lilin. Pejabat Kesihatan bahagian Miri bersama dengan pengurusan Imat Riam telah melakukan ujian calitan ke atas lebih 130 staf seperti mana dalam kes di Permaisuri Mall sebelumnya. Pasukan penguatkuasa juga telah pergi ke lapangan dan melakukan rondaan di kawasan berkenaan bagi memantau situasi terkini di Imat Riam. Berita seterusnya, prihatin dengan kekangan penduduk yang dikuarantinkan, Menteri Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Sarawak, Dato' Amar Michael Mayin Jawong menyampaikan bantuan makanan kepada 32 keluarga yang dikuarantin di entangan pasuk Kampung Terbedu Mawang pada Jumaat. Bantuan tersebut adalah susulan daripada keputusan Jabatan Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS yang mengarahkan penduduk kampung untuk menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di berkuat kuasa 12 hingga 25 Mei 2021. Dalam pada itu, adun terbentuk tersebut mengingatkan penduduk kampung agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan.
Laporan selanjutnya, Menteri Muda Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail telah mengadakan rawatan ke tapak Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Kubong Limbang baru-baru ini. Ini merupakan lawatan susulan untuk melihat prestasi peserta TKPM Kubong dan permasalahan yang timbul di kawasan tersebut seperti sistem perparitan dan kesesuaian tanah dengan tanaman. Kawasan TKPM Kubong mempunyai keluasan seluas 25 hektar yang dikhususkan untuk tanaman nangka madu dan pisang. Seorang peserta TKPM Kubong, Frederick Lalong Ngilo, yang ditemui mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang memberikan peluang kepadanya untuk terlibat dalam program TKPM mengusahakan kebun pisang. Dalam program ini saya telah menanam beberapa jenis pisang, iaitu pisang kapas, pisang Sabah, pisang util, pisang tanduk dan selebihnya adalah pisang-pisang lain yang ada di Limbang ini. Jadi dalam program ini saya telah menerima bantuan daripada kerajaan seperti laluan ataupun jalan masuk dalam kawasan kebun. Juga saya menerima bantuan baja dan juga bangunan ataupun pondok store untuk menyimpan baja ataupun peralatan untuk mengusahakan kebun ini. Mengulas lanjut, Frederick Lalong memberitahu sehingga kini beliau telah mengusahakan 1,200 pohon pokok pisang dan menerima bantuan benih nangka madu yang boleh menjana pendapatan tambahan. Dalam program ini saya telah mengusahakan lebih kurang 1,200 pohon pisang dan juga saya telah menerima bantuan nangka madu J33 sebanyak 260 pohon. Untuk setakat ini sebab pisang baru saja mengeluarkan hasil dan pada bulan April saya telah mendapat sedikit daripada hasil jualan dan dijangka pada bulan ini dia akan memberi buah-buahan akan matang dan sudah mempunyai permintaan daripada pengguna. Sementara itu, di Lambir, Adun Lambir Ripi Lamat telah mengadakan tinjauan di 4 projek pembangunan di bawah projek transformasi luar bandar RTP baru-baru ini. Beliau yang turut ditemani pegawai dari Majlis Bandaraya Miri telah mengadakan lawatan ke tapak pembinaan baru Dewan Serbaguna di kawasan perumahan Lapangan Terbang Miri dan menyerahkan peruntukan sebanyak RM650,000 bagi menjayakan projek itu. Selepas itu, rombongan terus ke Kampung Sungai Dalam A bagi meninjau tapak bagi pembinaan baru Dewan Serbaguna dan menyerahkan peruntukan sebanyak RM350,000. Dalam pada itu, Ripin telah menyampaikan geran peruntukan masing-masing berjumlah RM100,000 kepada Wakil Sekolah Jenis Kebangsaan SJK China Chonghua Bakam dan SJKC Chonghua Tukau bagi menaik taraf kemudahan di kedua-dua sekolah tersebut. Beliau turut berharap MBM akan dapat menyelia dan memastikan keempat-empat projek pembangunan itu dapat disiapkan mengikut tempoh dan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Manakala di Balingian, insiden kebakaran melibatkan 3 buah rumah pada Rabu lalu mendapat perhatian Adun Balingian Abdul Yaqub Arbi. Wakil beliau telah menyerahkan sumbangan kepada ketiga-tiga wakil mangsa kebakaran tersebut. Turut menghulurkan bantuan tersebut Persatuan Generasi Melanau Balingian, Ikram Kawasan Bintulu, Kelab Siklis Bintulu dan Persatuan Bola Sepak Bintulu. Dalam pada itu, Ketua Kampung Lintang Hairi Menggali ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada penderma dan khususnya Abdul Yaqub Arbi yang telah membantu mangsa kebakaran. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemuri dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Selamat Hari Raya Aidilfitri dan salam UKAS.